Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li yafqahu qawli. In uridu illa al-islah ma istata'tu. Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Inni akhafu an asaytu rabbi 'adaba yawmin 'azim. Asa rabbi an yahdiyani sawa'is sabil. I'lamu ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ma as'alukum 'alaihi min ajr. In ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Wa inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba salihin. Hasbiyallahu la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Inni tawakkaltu 'ala rabbi wa rabbikum ma min dabbatin wa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Inni tawakkaltu 'ala al-'azizir rahim wa inni tawakkaltu 'ala al-hayy alladhi la yamut. Innamallahu ilahun wahid la ilaha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bagi tengok sempena dengan masuknya tahun baru hijrah, kita cuba tengok ayat ini. Karena masing-masing dalam kehidupan kita, bersaya, bertuan-tuan, siapa saja kita cuba nak mencari rahmat Allah. Berbagai cara nak mencari rahmat Allah. Dalam Quran kan kita bertakwa pun oleh Allah, dia tahu kan bertakwa la'alakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Dengan baca Quran pun macam itu juga. Dia kata fastami'u, maka dengarlah Al-Quran itu la'alakum turhamun, mudah-mudahan dapat rahmat. Dan malam ini kita cari menafsirkan 3 perkara untuk nak mendapat rahmat Allah. Namun terlebih dahulu saya susun 10 jari, memohon ampun dan maaf kalau kata-kata saya nanti, kalau uraian saya tersentuh hati tuan-tuan, tersentuh pribadi tuan-tuan. Karena saya terpaksa berterus terang, terpaksa bercakap benar. Karena sebagai duduk di jalan Allah, Allah maha orang yang menyembunyikan ayatnya, orang yang menyembunyikan kebenaran, orang yang cuba berselindung dan sebagainya. Allah cukup maha. Lebih-lebih lagi maha apabila orang yang cuba sudahlah menyembunyi ayat, menjual ayat dengan harga yang murah, meletakkan tanda harga. Allah cukup maha. Al-Quran bukan tepung gandum, Al-Quran bukan gula, Al-Quran bukan roti, Al-Quran bukan gula. Walaupun banyak pada hari ini Rasulullah bersabda dalam hadisnya, berapa ramai yang menjual agama, membeli dunia. Ada hadis yang jelas, yang Nabi cerita jelas. Jadi Nabi kata ar-rijalu yakhtiluna dunya bidin. Akhir zaman kata Nabi, yang hadis itu mula dengan Nabi kata, aku takut, inni akhwafu ma'alaikum, aku takut apa-apa satu yang berlaku zaman kaum itu. Di antaranya Nabi kata ar-rijalu qawwam, ar-rijalu, seorang datang orang manusia dia yakhtiluna dunya bidin, menjual agama dia untuk membeli dunianya. Nabi beritahu, Nabi tak akan berbohong. Dan
tidak akan pernah berbohong. Jadi sekali lagi minta saudara kata orang kepada nanti menyinggung perasaan. Kita gunakan ayat ini kalau mungkin malam ini kita tafsir, mungkin bulan depan saya mengambil usaha untuk nak baca kitab bimbingan mukmin jilid yang kedua. Bab akhlak, bab semua, bab tipu daya, bab marah, bab semacam macam akhlak. Mengambil buat saya bermunajat dengan Allah. Tengok apa yang nak baca. 2-3 ayat lepas terdetik di hati, tiba-tiba terdetik di hati. Bimbingan mukmin balik ke cari. Maklumlah pindah rumah balik kampung, kitab beribu kitab cari berjumpa. Bimbingan mukmin Imam Ghazali ini cuba memulai. Di malam ini tengok satu ayat pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 218 dalam juz yang kedua pada halaman 34. Ini kalau nak cari rahmat Allah. Surah Al-Baqarah ayat 218. Allah mulakan dengan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Cuba kita tanyalah diri kita, sejauh mana keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konsep kita baca Fatihah, iyyaka na'budu, hanya padamu sajalah kami mengabdikan diri, kami menyembah. Sejauh mana kita mengabdikan diri kepada Allah? Kita tengok pada surah hujung, surah An-Najmi, ayat hujung surah An-Najmi pun dia kata wa'budullah wasjudu, dan sembahlah Allah atau abdikan diri kepada Allah dan sujudlah kepada-Nya. Tentu bila kita hurai saja pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takkan mana? Belum masuk wa iyyaka nasta'in, kepadamu saja kami memohon. Kita mohon kepada siapa? Kita minta kepada siapa? Sedang Nabi pernah kata wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kamu nak memohon, meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Nak memohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Kita boleh beza tak apa maksud mohon dan minta? Minta tu macam mana, mohon tu macam mana? Karena kalau kita buka pada surah Asy-Syu'ara, di sana sepotong ayat Tuhan apa kita? Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Maka jangan sekali-kali ketika kamu memohon, ketika kamu meminta, maka jangan ada bersama itu, bersama kamu Tuhan selain daripada Allah. Jangan wa iyyaka na'budu wa dukun nasta'in atau wa qabid nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kami mengabdikan, dan kepada dukun atau kepada tabib kami memohonkan minta. Jangan ada macam. Dan Tuhan pesan, bila kamu minta mohon satu, jangan ada Tuhan bersama-sama aku, ada Tuhan yang lainnya. Jika kamu buat macam itu, fatakuna minal mu'adzabin, maka pasti kamu akan termasuk dengan orang yang pasti akan kuadab. Jelas. Disebut kata konsep iman. Belum lagi bila saya kata sebelum menguraikan 6 konsep, 6 rukun iman. Tuhan kata innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah, kalau Indonesia, bahasa Indonesia dia guna cantik bahasa. Dia kata sesungguhnya bagi orang-orang yang menalar keimanan. Dia guna perkataan menalar, makna orang yang meniti atas titian iman. Bahasa Indonesia cantik, sedap. Tapi kalau cakap Indonesia ini, itu kata saya orang Indonesia lah. Ya, kalau saya kata sesungguhnya kan bagi orang-orang yang menalar keiman. Nanti lo datang di Indonesia mana lama ini. Bisa aja untuk rasa.
Jadi mana yang kita tengok iman tu? Jangan tu tengok, tanya diri sendiri. Kita ini sudah tunjuk jangan tunjuk diri sendiri. Iman kita dengan Allah sejauh mana? Iman kita dengan Rasul, iman kita dengan kitab sejauh mana? Nanti kita berada dalam hal yang hijrah. Maknanya jika kamu nak dapat rahmat Allah, yang pertama letakkan keimanan itu setinggi mungkin. Letak iman itu setinggi mungkin, semulia mungkin, seagung mungkin. Cakap mana iman? Itu. Pasal Nabi ada pernah bagi tahu. Nabi kata, afdalul mu'min man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Sesungguhnya yang kata Nabi, sebaik-baik orang yang beriman, sebagus-bagus semulia-mulia orang beriman, apabila dia dapat menyelamatkan orang Islam yang lain daripada bencana lidahnya dan tangannya. Maka selagi dia tak dapat menyelamatkan orang dengan lidah dia, dengan menabur fitnah, dengan memaki hamun, dengan macam menista orang, mencerca dan sebagainya, Nabi kata bukan lagi afdal mu'min, bukan lagi duduk di kalangan orang yang paling mulia iman dia. Bencana tangan dia merosakkan orang. Kes vandalisme hari ini jangan tanya. Macam mana nak letak iman? Yang tu kita sikit yang boleh sudah. Masa selalu saya cakap sebab kita masuk yang kedua dalam rahmat, walladzi nahajahu, dan orang-orang yang sanggup untuk berhijrah. Tolong dengar ni. Yang ni saya sekali lagi untuk kali ketiga saya menyusun seluruhnya ini, takut terkenal. Biar terkenal diri saya tak apa, jangan terkenal dengan tuan-tuan. Tapi kalau dah nak terkenal, nak buat macam mana? Macam kita kata anak kucing, anjing melintas jalan lah kan. Kita cuma elok tapi nak kenal juga. Nak buat macam mana? Lompat tapi itu jangan kenal juga itu nak buat macam mana. Minta maaf lah. Tapi jangan bagi elemen orang sudah tahu. Dan orang-orang yang berhijrah, mana kita kata nak dapat rahmat Allah, sanggup berhijrah. Baik, yang pertama, hijrah yang pertama pada malam ini, hijrah ke arah kemantapan amal. Adakah amal kita mantap hari ini? Adakah cukup? Kita tengok amal yang pertama, kita tengok dari segi solat. Adakah kita rasa mencukupi dengan solat fardu kita? Jika kita patah balik kepada yang tadi tentang soal orang yang beriman, Allah Ta'ala perintah bukan sekadar sembahyang fardu, ada solat yang lain. Kita jawab mudah, kita kata itu sunatnya. Ada yang sunat yang Tuhan sampai bersumpah. Makna sunat tu dah hampir kepada wajib dah, sampai Tuhan letakkan ketegasan dia, ada sumpah dia. Seperti Tuhan kata wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Bila dia kata demi waktu duha, berada sunatnya orang. Dia main selang satu surah selepas surah Asy-Syams, dia main surah Al-Lail, sebab tu dia main surah Duha. Sekali lagi dia bersumpah waktuha, demi waktu duha. Buatlah. Mudah, paling mudah. Cara cek iman paling mudah. Buatlah. Jangan pergi cek orang lain, cek iman kita. Kita sendiri ambil. Ambil jangka suhu, tak di mulut, cek tengok. Haba dalam badan kita tu, takat mana dia punya berapa darjah Celsius. Nak tengok dia punya amalan dan iman kita, kehangatan iman kita. Sampai dia bersumpah. Salat malam misalnya, sampai ada ayat yang berkata wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebahagian daripada malam, maka dia berkata fardu, maka bertahajudlah padanya. Sampai hari ini kita buat umur kita hari ini, seumur umur kita hari ini. Tuan-tuan, kita dah buang masa banyak. Masa remaja kita buang macam tu je. Takkan sampai seumur tua begini pun kita nak buang lagi masa kita.
Karena yang pertama, kematian tak tahu bila datang. Yang kedua, dosa yang ada pada kita tak tahu seberat mana dan sebesar mana untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Benar atau tidak? Tepuk dada tanya iman. Dan yang semua pagi besok tiap-tiap di Malaysia dah jadi wajib dah. Dah jadi macam wajib kena baca dua surah, iaitu surah As-Sajdah dan Al-Insan. Jika tak baca melenting orang kampung. Benda tu sunat aja. Tak apa nak baca. Tapi soalannya bila baca surah Al-Insan ada satu ayat bab sembahyang malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebahagian malam, bukan sepanjang malam, mana sebahagian daripada malam, maka sekali lagi dia guna huruf fasjud lahu, maka sujudlah kamu pada Allah padanya. Sekali lagi perintah salat malam tahajud tak buat juga. Dan bertasbihlah di sebagian malam yang panjang. Kita jumpa dalam surah Az-Zariyat, orang yang berbakti dengan Allah berkata, mereka amat sedikit tidur di waktu malam. Pamilal laili ma yahjaun, amat sedikit tidur di waktu malam, sedikit saja. Tuhan pesan dalam Quran, orang yang baik dengan Allah, orang yang berbakti dengan Allah, orang yang rahmat Allah, dia kata pada surah Az-Zariyat tu, orang yang amat sedikit tidur di waktu malam. Nak ambil filem Piramli sedikit. Di Nujum 14 ni. Sedikit dia tidur waktu malam. Kita banyak tidur waktu malam. Bangun malam ni pun kita jarang-jarang bangun malam. Itu pun bila lama-lama sekali bila buat kayak mulai di majlis orang, barulah ada. Kadang sekali baru kita. Sedangkan tiap minggu dia baca wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Cek balik tentang amal. Jangan sembang kemai, cek balik. Nabi pun dah bagi tahu hadis akhir zaman berapa banyak orang yang jenis juhala ni, orang yang bodoh, banyak cakap sedikit saja fuqaha, orang yang faham agama. Nabi dah bagi tahu dah akhir zaman hang tengoklah orang yang pandai cakap ni banyak. Jadi pandai cakap orang banyak dan diberitahu Nabi tu dah payah lah bagi saya payah nak jumpa lagi hari ni dia dan tahu dah payah. Hijrah kerana kemantapan amal. Kemudian ada lagi solat-solat diri, dan kemudian ada lagi solat yang lain. Kita buat. Nabi dia buat solat tahajud di akhir dengan witir. Tiap malam dia buat habis dengan witir. Tambah solat malam tu penting. Macam semua ustaz bagi tahu Allah turun ke langit dunia tu. Nak mengampunkan dosa orang, nak memenuhi permintaan, nak memenuhi permohonan. Allah sanggup turun. Allah sanggup turun daripada arsy dia turun kali dia nak tengok siapa nak beribadah kepada dia, nak mendapat rahmat Allah. Kemudian dia main solat fajar sampai dia ada satu surah Al-Fajr. Dia satu lagi dia sumpah wal fajr, demi waktu fajar. Tak buat juga. Macam mana kan? Hijrah. Jangan kira orang. Nak mati saya kata tadi, nak mati seorang-seorang. Nabi pernah bagi tahu antamu tawahidah, kamu nak mati seorang-seorang jangan. Bukan nak mati semua, mati seorang-seorang. Nak mati seorang jangan. Jangan peduli kan. Kita ni semua duduk Nepal apa, nak kira orang. Kan kita. Sebab mati saya tak tahu bila dan dosa kita buat tahu sebesar mana sabar dia kata. Banyak tentang solat dia kemantapan. Kemudian kita tengok pula beramal juga, tengok bab puasa. Memadatikah dengan puasa fardu Ramadan? Tak maukah puasa-puasa yang lain? Puasa Isnin, Khamis, puasa hari putih 13, 14, 15 bulan.
Kadang-kadang Tuhan mengajak berniaga dengan dia 3 benda: baca Quran, mendirikan solat, infak harta. Kita buka surah Fatir ayat 9 jelas. Innal ladzina yatluna kitab Allah, semuanya orang-orang yang senantiasa baca kitab Allah. Baca kitab Allah. Bapak sebulan boleh khatam ke sebulan? Tak. Serta boleh khatam berapa kali? Kalau bukan ikut kaedah, kita boleh khatam tiap bulan. Bagi laki-laki lah, perempuan dia mungkin dalam 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, 2 kali boleh lah. Macam kata sebab penyakit dia bawa. Dia boleh buat 3 bulan 2 kali boleh. Cara dia mudah. Pernah saya ajak dulu 1 juzuk ke 1 juzuk cuma 10 ayat. Ini berarti bila kita comak balik satu waktu kita buat 2 ayat, maknanya 4 muka ya. Tak boleh ke satu waktu 4 muka ya? Boleh ya. Subuh 2 ayat, Zuhur 2 ayat, Asar 2 ayat. Mengarik tak apa, mengarik boleh tak apa, kita cover balik Isya 4 ayat kalau mana pun. Yasin 4 ayat boleh baca. Kenapa? Mana? Sampai 1 juzuk. Ada juzuk yang tak cukup muka surat pada juzuk 21 tu. Ada 4 baris sini. Utlu Ma'lu, kemudian juzuk 23, 1, 2, 3, 4, 5 baris, 6 baris tu. Wa Maliyana. Tak apa, kita baca semuka juga boleh tak salah. Jadi kalau juzuk 30 lagi hebat. Ada 12 helai setengah. Susah pun. Kemudian orang yang saya sampaikan solat, kata Allah solat ni orang yang meninggalkan solatnya, baik yang wajib maupun sunat. Kemudian wa anfaqu ma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka yang sedang menginfakkan rezeki. Saya sulit mengatakan mereka ni yang juna tijaratan yang lain tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tak ada ruginya. Meniaga ni Allah panggil nak niaga. Siapa pun tak nak niaga dengan Allah. Dia kadang-kadang kalau nak pinjam balik tenaga, kalau nak pinjam balik rezeki yang dia bagi, harta benda dia lagi, pun kita tak mau bagi pinjam Allah. Sebab Tuhan kata Allah tanya terang-terang Al-Quran. Tuhan kata, "Man dzal ladzi yuqridu qardan hasana?" Tuhan tanya, siapa di kalangan kamu yang sanggup untuk beri pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Betul sanggup nak bayar berlipat ganda, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Aku sanggup membayar berlipat ganda pahala. Pun kita tak mau nak bagi pinjaman ke Allah. Allah bagi ilmu, Allah bagi tenaga, Allah bagi harta, Allah bagi tamat pinjam. Allah punya baik, dia bagi, dia minta pula. Macam orang bagi pen, tiba-tiba dia bagi itu hak dia, tapi dia kata main pinjam. Dia punya baiknya. Allah bagi tenaga, Allah bagi pinjam tenaga sikit untuk nak pergi jalan aku, pinjam saya. Aku bayar balik tak. Hang ada tenaga, hang ada ilmu, dari dulu hang berkata, dari dulu hang bawa pergi sekolah 24 ni hang kereta 4 biji, rumah 6 biji, gaji sampai ribu-ribu, aku nak minta pinjam balik sikit saya. Dia minta sikit balik. Infaknya Allah punya baik, dia bagi, dia minta cara lembut, cara jujur, minta sikit balik. Dan dia minta, dia kata aku nak lipat ganda ni pun aku tak bagi. Tak sakit rasa apa lah. Dia duduk sabar lah. Campur cara overall tak boleh sabar. Kadang ada kalau duduk sekarang kedekut kadang-kadang orang lain boleh pun RM5 datang kampung, Ustaz pun RM1. Ada-ada. Ataupun dia pergi sebanyak kampung pergi kat dia tak apa dah. Nak baca khutbah lambat lagi. Ataupun habis jam tepi lah pun tak apa. Doa dia boleh guna juga. Mana pun ada tak kira siapa-siapa. Tak kira. Tanya dirahmati Allah. Hijrah. Mana cuba berhijrah. Kata-kata amal. Buat amal banyak-banyak sebelum datangnya hari kematian. Itu dalam Quran ada ayat yang kata kena infak
sebelum datangnya satu hari yang tidak ada jual beli. Sebelum datang hari kematian yang tak ada jual beli, maka dia buat Allah yang jual beli. Apalah salahnya, apalah kiranya benda kecil insya-Allah. Tanya ke akhirat. Mana amal kita mantap tak hari itu? Tanya balik, tepuk dada, tanya iman. Amal kita mantap tak? Sampai setakat. Mengaji dah lama dah. Rata dah kuliah Sabtu jumpa Sabtu. Tak cukup dengan kuliah siang pergi kuliah malam. Tak cukup kuliah malam pergi kuliah subuh. Tapi amal tak mantap juga. Patut kemantapan amal. Bagi amal mantap soal amal. Untuk diri kita seperti Tuhan kata. Man amila salihan fa nafsi. Siapa yang buat amal soleh? Untuk dia, bukan untuk orang lain. Siapa buat untuk dia, bukan untuk orang lain. So, tanya balik, mantap tak amal kita? Sampai kita buka untuk mengaji hadis, kita kurang mengaji hadis. Sampai Nabi kata seorang suami, kepala keluarga, suami yang baik, bila dia bangun tengah malam 4:30, dia akan kejutkan isterinya untuk sama-sama salat malam. Sehingga Nabi kata sekejap si isteri enggan untuk bangun, maka diambil sedikit air, dipercik ke muka. Itu suami yang baik. Seorang isteri yang baik pun kata Nabi macam itu juga. Ketika dia bangun malam, dia akan mengajak suami dia, ajak semayang kalau dia boleh semayang. Sekali suami enggan, kata Nabi, diambil air dipercik ke muka suami. Ingat nak percik dia, dia ambil air duit. Tak lagi, ini dia lagi. Ambil air percik pelan-pelan. Bagi dia buat. Dia tak ada semayang pun tak apa. Dia percik bagi suami semayang. Dia duduk di sebelah suami. Alam kabar suami isteri menemani seorang suami semayang malam. Cantiklah isteri itu. Sebelah terbaik semayang. Cantik. Bila suami berumur, dia mengaminkan. Walaupun tak semayang, dia mengaminkan doa tengah-tengah malam. Cantik tak cantik isteri macam tu? Mengaji rajin tak? Tapi tak apa malam dengan suami. Nabi kata, baik tak baik bini macam tu. Dia tulis mantap. Dia duduk sekolah. Bang, kelima lah. Bapak lima lah. Apa tak semayang kan? Tak boleh. Takkan bawa datang. Sebab kami puasa menyanyi petang tadi. Bendera berkibar di angkasa, tanda tak boleh puasa. Tak apa, temankan suami sebelah. Tanya di sang suami. Kalau bini duduk sebelah sana tak sama. Ini kita berdoa depan dia. Nekai itu memang kita baca pun tak boleh. Sampai tak sedar lagi tak boleh. Buat hidung dia betul pun lagi kurang. Kebaik. Mantap tak? Semakin kita bagi jemaah baca ayat. Wa minal laili fasjud lahu, sebahagian malam sujudlah kepada Allah dengan kalimat lahu. Subhanallah. Subhanallah. Macam saya kata 2 bulan yang lepas, semayang subuh ada waktu-waktu salat kita kena subuh kau mengharapkan insya-Allah berkat. Adakah kita main jumpa Allah kawan? Subuh 5.47. Adakah kita main 5.30 mawai sekitar? Solat subuh masuk 5.47 dengan muadzin bermain ke 5.50 dah masuk. 3 minit dah baru main dah. Dengan muadzin sendiri. Muadzin main lambat, makmum lagi lambat 6.10 baru main. Subhanallah. Sedalam Quran ada ayat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, jawablah panggilan Allah, jawablah panggilan Rasul ketika pada mereka menyeru kamu ke arah satu kehidupan yang membahagiakan kamu. Jawablah. Tak jawab. Allah panggil
panggil. Mai semayang, mai cari kejayaan. Allah panggil, tak siapa menyambut panggilan. Nabi memanggil, tak siapa menjawab. Sombongnya kita dengan Allah, sombongnya kita dengan Rasul. Sedang kita tahu dah Allah kata aku tak suka yang sombong. Kita nampak malam ni, kita nampak betapa kerdilnya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijrah yang pertama. Hijrah yang kedua, hijrah kerana kemantapan ilmu. Setakat kita belajar ilmu ni tuan-tuan, setakat mana kita tahu ilmu kita? Kita faham tak apa yang kita belajar? Kita faham tak apa yang kita baca? Banyak yang kita tak tahu. Jangan kita main mengaji pun tak tahu, hatta main mengaji lagi tak tahu. Tapi yang sodohnya hatta main mengaji sembang lagi kemah pada mengaji. Lepas tu dia tekan kita lah. Dia satu-satu tekan. Dia dah kata dengan dia tekan dia. Lepas tu kita buat betul. Lepas tu dia jawab. Tengok, aku tak mengaji pun tahu. Apa mengaji tak tahu. Cuba mereka lihat tak mengaji. Dia kata dia tak nak betul. Mau kita kata tak. Apa lah tak boleh? Memang tak betul. Ambil tak mana bukan lagi. Baru dia boleh mengaji. Ni kita ada membenarkan kata betul. Dia tak mau mengaji sebab dia kata dia dah betul. Tak perlu mengaji. Bila setengah buat tarekat, dia kata sembah Tuhan sampai yakin. Jadi mana adalah yakin Tuhan tak payah bayar lah. Ada juga jenis tu kan. Tak kacau. Memang ada ayat. Wa'allah hatta yakin yakin. Sembah Allah sampai akan keyakinan. Keyakinan tu bukan yakin, tu kematian. Mana semayang sampai mati. Dia bisa lah tafsir. Jadi kat ni siapa yang tak mengaji? Betul tak tangan? Betul tak? Orang nanti. Kita mungkin. Sambil buat tangan. Orang nanti. Itu musah, tak ada tem. Kita bagi dia. Ni kita betul tak? Betul tak? Okey. Ilmu, tak kat mana ilmu kita? Saya nak buka 2-3 benda malam ni. Tentang cantik dan carilah soal jawapan. Soal-soal yang saya buat malam ni. Yang kata ilmu ni. Kita mengaji cara ilmiah. Bukan mengaji syok-syok. Mengaji cara ilmiah. Buka hati, buka minda, buka. Yang pertama, cantik baik-baik. Kalau kita tak cantik tak apa, saya tak ada masalah. Saya macam pedagang, kata Nabi Islam tu pedagang. Saya seorang pedagang, saya buka. Siapa nak beli, tak apa beli, saya mungkin balik. Barang aku punya. Yang pertama soalan dia, kenapa solat dititik beratkan? Kenapa solat dititik beratkan? Diberati. Sampai ayat kata solat dalam Quran tu beratus kali diulang berbanding dengan zakat. Zakat sekian. Mungkin ada orang kata apa? Dia kata ada dia main solat, ada zakat atau rembu. Kadang dia main solat tak zakat pada. Contoh ayat hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada zakat. Mana ada? Bukan kita nak ajak lawan kita. Tapi kadang-kadang kita nak berbahas dengan orang. Kita ukur dulu macam orang Melayu kata, ukur baju di badan sendiri satu. Yang kedua pertama Melayu kata lagi, jika kain panjang sedengkal, lautan dalam jangan diduga. Kita pun, saya mohon maaf dengan Allah kepada tuan-tuan semua. Saya bukan mau ajak lawan saya, tapi tuan-tuan lawan saya mengukur Quran. Ada semua orang lain dia mengajar, dia bukan Quran. Kita mula pada Quran. Quran suruh nak mengajar, dia mula dengan mula sebab Nabi dia kata kama arsalna fi rasul yatluna alaikum ayatina, sebagaimana kami mengutuskan rasul kepada kamu. Nabi membacakan ayat kami kepada mana membacakan ayat macam-macam Quran saja. Nabi guru Quran. Jadi kita guru Quran. Berkecimpung dengan Quran sejak umur 11 tahun dah mula mengajar Quran. Ambil ilmu Quran dari mak saya orang Bandar Aceh. Habis itu mengaji lagi tajwid dengan 3 guru tajwid, iaitu adalah Ustaz
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz Hamzah dengan Ustazah Hamidah sanggup penyakit kat perempuan atau akan hidup jam-jam lah. Dia ni cakap sebab dia bekas koridor kedok dulu mengaji, dia tajik. Itu dia. Sering kau sama Ustaz Aziz naik motor di spot Piago KB, nama motor dia KB, tak silap saya KB 6802 tak silap saya. Dia mengaji. Lepas tu mengaji taranum pula, mengaji lagu. Jadi itu sangat hubung pasal Quran yang menghubung. Kadang-kadang saya ada yang boleh baca mata surah apa muka surat mana balik apa. Kecimpung Quran setiap umur sebelah tahun sampai 50 tahun. Berapa puluh tahun kecimpung? 39 tahun kecimpung dengan Quran. Tapi saya tak mau jadi imam pada ini dia. Walaupun kaedah fiqh kata bahawa Qori jadi imam, tak apalah kopi. Pasal saya bila kena kopi, karaoke, bilang kopi senang, tak kena ketegur. Nah, dan dia imam. Saya dia main dengan Ustaz saya cantik saya. Lagi dia pergi dengan imam orang. Macam tak hati sikit. Baru tahu tahun berarti baru dia mesti beli tangi. Ni bila kita ada Ustaz dia. Cuma dia pergi tarik emring, tapi Ustaz tahu. Lebih je. Kenapa? Tak nanti cuba kita test ni tahu kan. Kalau GPT itu sebab kadang-kadang cik orang cik mana boleh kita nak pilih sikit. Dia bagi kalau tak kemas dia apa? Dia bawa kerti dia bukan kan. Nah, dia pergi. Ingat macam tu. Tak apa, ada pegawai sebab tak ada. Kan bagus begitu. Bagi yang mau tengok teguran kan. Mana belajar dia? Jadi makna di sana itu subhanallah. Kemantapan ilmu. Jadi mana kita buka lagi dapat ilmu? Contohnya, saya bagi beberapa contoh. Tadi mengapa salat tadi? Yang pertama soalannya mengapa salat dititik beratkan? Yang kedua, hubung kait salat dengan kehidupan kita. Apa hubung kait salat dengan kehidupan kita? Yang ketiga, kedudukan dan peranan salat dalam agama. Agama Islam lah. Agama lain sembahyang, kita solat. Sebab agama lain dia sembah dewa semua, dia tu nama sembah tiang. Sembah tiang. Itu nama sembahyang tu. Cina tak kata sembahyang, sembahyang. Sembahyang itu Tuhan. Lu terapi sembahyang tak? Lu terapi sembahyang tak? Dia pakai sembahyang dia. Yang sembahyang tu Allah bersembahyang di atas arsy dia. Soalan ketiga tentang peranan dan peranan. Soalan yang keempat berkaitan takbir. Jadi soalan 4 ni ada di bawah soalan terutama 4-1 lah, 4-1, 4-2 macam tu lah. Sebab di bawah 4 ni ada bab takbir. Jadi 4-1 bab takbir nak tanya berapa dia takbir. Berapa dia takbir? Yang tuan-tuan duk mengaji berapa dia takbir? Tadi saya mengajak muslimat tadi di masjid daerah. Tanya Pak Takbir, Kak Fuziah menjawab. Dia kata 2 takbir. Saya bukan melawak. Saya kata kau nampak betul ni timpung kan dia. Lepas dia jawab Kak Datin. Dia kata ada 3. Saya kata kau cermat sikit. Tadi sambungkan mikrofon ni. Apa nak takbir dia duduk ngaji? Menit 42. Tentang tahu, tapi tentang tak pernah tanya mengapa dalam semayang sekali takbir, mengapa dalam azan 2 kali, mengapa raya 3 kali, dan apa nama takbir tu? Takbir azan nama apa? Takbir semayang nama apa? Takbir azan nama apa? Takbir raya nama apa? Takbir semayang sekali dia, kecuali Syiah 2 kali. Kita ni ikut Syiah sampai nak bersalam takbir lagi. Dah habis salam takbir lagi. Lepas semua takbir, cuma takbir dikit lah. Tidak bagi salam dikit lah. Assalamualaikum macam dia.
takbir nama sekali tu. Bukan takbir tu, bukan takbir nak nanya nama sekali tu. Sembahyang sekali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nama. Kemudian bersembah azan 2 kali, takbir nama apa 2 kali tu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersembah azan 2 kali. Bersembah ayat 3 kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita takbir ayat tu nama apa? Hilir kita tentang lekang mengenai musalli kifayatul muhtadi, iaitu salikin, lekang kita. Nama apa? Imam lah dia. Nak kata tak betul. Betul kan? Dan saya sekali kan? Dan saya tak boleh. Tak boleh siapa? Kemudian yang 43 soalan dia. Hak tengah-tengah semayang naik Aidil Fitri tu, hak tengah-tengah tu, yang tu nama kata apa? Yang pertama dia ihram tu ya. Usalli salatan Aidil Fitr. Rakaat itu Allahu Akbar, yang tu tanda ihram. Betul? Nanti lepas tanda ihram tu Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Hamalah 7 kali, hak kedua 5 kali. Takbir tu nama apa? Takbir rukuk intiqalah. Allahu Akbar intiqalah. Takbir tu nama apa? Itu dia pakai layak liur. Pakai layak liur. Itu dia. Itu yang kata kena mengaji tu. Ni mengaji pilih Pi yang tu cengih. Sama ustaz hari Hamis tu bagi sebiji kata orang. Saya mengaji, saya ilmiah luar, tak mau masuk apa-apa, tak mau mampu. Saya kira duduk sejam semua isi. Tak mau duduk sejam isi 2 betul kuah banyak. Tak mau. Saya kalau boleh biar kuah sikit, saya boleh mamak kuah pekat isi banyak. Ni duduk sejam isi dapat 2 betul tapi kuah dulu serius. Kita tak mau. Kita pun makan isi banyak, kuah sikit. Tu kena ngaji, jangan duk pilih malam tu dah. Satu kadang-kadang mau kita orang sebut satu. Kita mau. Tapi kau suka orang ilmu juga kau. Nama baru. Kemudian habis pasal 4 soalan yang ke-5, soalan ke-5 tentang Muhammad. Saya nak tentang bagi tahu kedudukan dan peranan Muhammad dalam agama ni, sebab baik dia tak sama. Saya bukan mau nama salah saya bukan jadi nama salah. Ni saya tak perlukan. Pasal Muhammadan tak ada dalam Quran. Muhammadan ada dalam syahadah dan azan saja. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita mengucap pun dengan Muhammad. Muhammadan ni ada dalam azan dengan salat, azan dengan syahadah saja. Kemudian pada surah Muhammad, satu ayat, surah Muhammad ayat 2, Muhammadi. Alladzina yu'minuna bima nuzila ala Muhammadin. Saya bantu Muhammadi. Kemudian 3 surah yang ini Muhammadun. Surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 40. Ma kana Muhammadun aba ahli min rijalikum. Kemudian surah Al-Fatah ayat 23. Muhammadur Rasulullah walladzi sabaqina. Jadi kenapa dalam Quran tak ada Muhammadan? Ada satu Muhammadin, 3 Muhammadun. Ada Muhammadan, satu dalam azan, satu syahadah. Saya adalah kedudukan dan peranan Muhammad sampai begitu baiknya. Siapa Muhammad? Tu kena ngaji. Saya buat tauhid banyak. Orang tak ngaji dengan saya buat tauhid banyak. Banyak yang dia buat pekah. Tambah seminggu itu sudah 5. Ada yang tak buat kuliah awal. Kalau tengah beraya, sanggup tak buat kuliah pasal nak beraya.
Tentulah. Karena Nabi Raya tak ada kuliah. Kuliah Nabi Raya mana sah? Kuliah saya buat dah 2 sekali. Kuliah juga. Tak ada juga. Ini sambilan Nabi kuliah dibatalkan. Kuliah dibatalkan. Sudah, mengaji. Teman-teman tu banyak orang tanya balik. Tu dah tanya balik tu, tu bukan tu. Dah nak tengok lagam tu. Nak kata tete. Nak kata tete. Tapi tuan-tuan muda paling kau tuan sama ustaz. Dia tahu ustaz lagi kau. Hang kira salah orang apa saja. Salah milik tak ada. Lepas tu hang boleh salah. Nak pintar dia menjaga. Kalau orang tu dia. Sambil ada juga Allah lupa. Lecok orang hujan. Disalahkan Allah. Sambil ada juga. Dia tak. Dia kan semua itu. Dia tak nampak salah saya. Dia nampak salah. Silap-silap Nabi pun dia kata salah. Kemudian kita tengok lagi hijrah kepada ilmu. Hijrah tentang Al-Quran. Tentang belajar Al-Quran. Cuba tuan-tuan tanya ni tuan-tuan. Bacaan tuan-tuan beda tak? Sama tempat dengan kandang Quran. Alif sampai Ya 30 huruf. Tuhan bagi tak sama bunyi dia. Seperti Zal dengan Zai. Jangan bunyikan Zai ke semua ada. Dia ada bunyi Zai. Kalau Alladhi tetap Alladhi, tidak boleh bunyi Allazi. Kalau Yauma Idin tetap Yauma Idin, bukan Yauma Izin. Huruf Zal tak bunyi, huruf Zai bunyi. Yauma Idin Nuzila ala nampak. Zai dia mesti bergetar di ujung Zzz. Tapi kalau Zal tak tahu sebab dia kapit dengan lidah. Zal, Hada, Mada, Limada, Alladhi. Dia punya situ. Mantaplah bacaan kita dengan Quran. Sebab maknanya itu saya kata saya mohon ampun daripada Allah. Bukan juga sebab kita Quran. Sebab kita jumpa dengan hadis Nabi kata Iqra'ul Quran kama unzil. Kamu kena baca Quran sebagaimana ia diturunkan. Semua, jangan buat semua. Jangan buat semua, jangan mengganti ta kepada sin. Sebab semua sa dengan zal beza ujung lidah tu. Sa panjang sikit daripada zal. Sa pendek je tengok. Alladhi pendek je. Mada pendek tapi nampak? Sa dia panjang sikit. Kalau panjang sikit sa. Jadi bila kita baca summa, makna kemudian summa baca. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu kamu pasti akan ditanya tentang nikmat yang kamu telah guna pakai. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Racun pada hari itu pasti akan ditanya tentang kamu guna pakai. Takkan Tuhan nak tanya kau yang racun kita pakai? Pakai pin yang nak racun pun nantung pada diberi baru. Summa bukan summa. Nampak? Orang baca Huza faja'alahu ghitha'an ahwa. Kita baca faja'alahu Huza. Huza Huza tu yang panjang tu dengan Huza. Kata Huza. Coba baca Huza faja'alahu ghitha'an ahwa. Kelah. Orang baca mustaqim, kita baca mustaqim menggantikan qaf pada kaf. Orang kata walau dhalin, kita baca walau dhalin. Bukan walau dhalin. Itu saya lagi siapa tak boleh imam. Saya imam. Aku nak lebih belakangnya. Obat nak pun. Orang baca asha
dia baca asal huruf sad yang dia sin. Ada sad yang disin pun seperti bastoh, tidak dibaca bastoh, dibaca bastoh, ataupun yabsud. Wallahu yaqbidu wa yabsud. Ada dia pada huruf sad tapi dia sin di atas. Mana dibaca sin, tidak dibaca sad. Itu kaedah Hijazi. Kadang-kadang sebahagian daripada orang-orang Hijaz bila jumpa sad dengan qa, dia tak boleh bunyi, dia bunyi bergulung. Bila dia baca ayat tu, dia bunyi bergulung. Wallahu yaqbidu wa yabsud. Dia bunyi gitu, dia tak boleh bunyi. Akhirnya tak boleh bunyi tu, dia bunyi sud. Senang. Itu kaedah Hijazi. Bimusayyiqil boleh dibaca bimusayyiqil, tapi utamakan sad. Sebab dia buat huruf sad, dia buat sin di bawah. Maknanya orang Hijaz akan baca sin. Bimusay. Bila dia buat sad dengan qa di masalah, dia akan baca bimusay, dia tak boleh bunyi. Maka dia baca bimusay. Senang cerita. Tapi kita orang Melayu boleh. Melayu semua boleh. Kan Melayu kan semua boleh. Yakin boleh. Semua boleh. Tapi siapa tak boleh baca? Huruf ha jadi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni dengan syaddah tu hilang hak jadi ha. Al-haq bukan al-haq, al-haq. Ar-Rahman. Jangan lajar dengan Ar-Rahmanirrahim. Tak nak. Maliki yaumiddin, midin lah. Loh, ada jauh ni. Sirat memang ada kaedah pada sirat, tapi kita utamakan sirat. Itu benar saja ada dalam baca sirat. Kita qiraat pun tak boleh, qiraat boleh. Kita tak boleh qiraat, boleh qiraat. Mana belajar ilmu Al-Quran? Orang baca bisa-lisin, kita baca bisa-lisin. Subhanallah. Awak jadi macam tu. Kalau ikut Furu'ul Masail Syekh Dal Al-Fatani, tak silap pada muka surat 42, sorry 67, di sana di bawah tu dia kata, bila dia kata ditanya orang bagaimana keadaan menukar huruf dalam solat, dia kata jawablah. Dia suruh kita jawab, dia kata jawablah. Maka sesiapa yang menukar huruf seperti menukar zat kepada zat dalam Quran, dalam Fatihah siratal ladzi menggantikan siratal lazi, maka batallah salatnya dan tak diterima salatnya. Kata Syekh Al-Fatani dalam kitab Furu'ul Masail jilid yang pertama. Masih tak kenal. Kita bukan ada orang yang ini masa kepada kata mata. Kita pun rasa pelik ke dia, ada juga orang kita kata itu. Tapi sebab mata tak tahu. Ada orang kita ini itu huruf sin, huruf S dan huruf sa. Tak sampai ni, tak tahu rasa mata guna mata. Ada juga orang kita. Sekecil tulis semua, tak apa-apa masalah mana. Tunjuk itu dah. Dia semua huruf S pun jadi huruf sa. Masuk, mata dah sampai dah. Doh, awak tak mati. Maknanya mantap saya baca Quran kita. Jangan malu dia ngaji. Saya tak tahu dia ngaji. Dia kata, aku tak tahu, cakap orang tak tahu. Tapi tak ngaji. Bila kau ajak, jom kita pergi. Tak apa, ambil dulu. Negeri bumi. Sebab tak tahu ngaji. Quran payah bunyi dia. Bunyi dia berkaf, bunyi macam mana? Kaf dia angin keluar. Betul kalau kaf nanti dia bunyi, dia mesti ni. Kalau qaf, kalau nanti ha, dia bunyi. Sebab bunyi dia bunyi pelan. Ada dia kalau Rasulullah tak tahu. Ada bunyi kuat, ada bunyi pelan. Kalau dia syad, dia ada syaddah, dia bunyi kuat. Al-Haqq. Dia tu mesti dia ada syaddah kuat. Dia tu macam mana kalau huruf di belakang huruf ta sebagai mastabat, dia ada bunyi angin keluar huruf ta. Allahu akbar. Jadi maknanya hijrah dalam ilmu pembelajaran Al-Quran ini kita tak tahu sama lu lah. Dia mengaji itu sama lu. Kenapa sikit biasa.
Bicara ilmu boleh lah. Saya ini soalan. Saya soalan. Ikut terkejut dekat jantung ini nanya. Nah, hijrah kata iman ilmu ni mengaji. Mana kita belajar sambil kita belajar? Ini tak mana kita. Baik, lagi pada hijrah ilmu. Kita belajar lagi. Selain daripada tadi kita baca tentang bab ilmu-ilmu yang tauhid, fiqh, apa ilmu kan. Yang ketiga kita belajar bab ilmu mana? Kita belajar ilmu dari segi pembatalan syahadah. Ketakut kadang-kadang dalam kita mengucap ada ketika batal syahadah. Coba kita buka dalam mustika hadis tengok macam mana. Ada beberapa perkara boleh membatalkan syahadah. Ngaji dah tahu pembatalan syahadah. Kemudian masuk lagi bab ilmu, pecahkan lagi, kita buka luaskan lagi. Masuk dalam kuliah sebab nak tahu yang mana suruh, yang mana larang. Nak mengaji tafsir. Sebab Quran ni ada 22 pembagian. Quran ada 22 pembagian. Ada ayat Bashir, ayat Nazir, ayat Istifham, ayat Amar, ayat Naha, ayat Ukhuwah, ayat Siasa, ayat Muamalat, ayat Munakahat. Nak baca lagi. Maknanya Quran ada 22 pembahagian Al-Quran. 22 pembahagian. Dia, tuan-tuan. Nak ngaji. Ni baca ayat-ayat ayat apa ni? Ayat-ayat ayat apa ni? Tak tahu. Tak tahu. Ayat kita baca ayat-ayat apa sah? Tak tahu ayat-ayat apa. Ayat ni nama dia ayat pesanan ataupun ayat apa nama dia? Arahan. Tak tahu. Masa di arah kita punya tu sebab macam tu. Semua ni orang beriman dan mereka yang berhijrah nak kena arahan berhijrah. Mana tahu pembahagian dia baca ayat larangan. Seperti dia main ayat tentang arak judi, itu dipanggil ayat naha, ayat yang melarang jangan. Ayat suruh diri kala solat, puasalah, itu nama dia ayat amal. Ulaika ashabul jannah, ayat basyir, ayat yang beri berita gembira. Ini itu. La taqtulu awladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu kerana takut miskin. Ayat apa? Perintah larang. Ayat-ayat. Tahu ayatnya. Mana kita belajar? Bajikan mati. Ya nak cari ayat-ayat yang biasa. Jangan cari macam 22 ayat. Mana pun belajar. Kemantapan ilmu. Hari ini bila ilmu kita kurang, kita nak bahas dengan orang tak boleh. Dengan bukan Islam pun tak boleh bahas. Orang bukan Islam lagi sekali. Tambah dengan Syiah ni. Tuan-tuan calang-calang ilmu ikut Syiah. Kalau makcik dia nama Rabi'ah, tak apa yang tu nama dia makcik. Bukan Syiah. Kalau dia boleh naik. Dia apa? Wallahu akbar, pusing boleh. Macam kita lah. Kalau nampak tarikat ni, kita pun lari. Dia suka tanya masalah pelik-pelik, cari pasal. Tu yang ambil syahadah tu juga kata. Lepas tu buat tarikat memang suka cari jalan tu. Memang suka duduk kata tak duduk. Ada yang salah kanan, salah sabar, salah kiri, salah sabar. Ini tu. Jangan duduk cari pasal. Ini pasal. Apa yang kita tengok orang yang jadi terlepas kadang-kadang dia takdir macam-macam dan enak. Allah. Berjamaah kau tunduk cari kau tahu. Nabi tak suruh tu. Sampai bukan. Walau kita tanya dia buat apa tu bang kami. La ilaha illallah. Di Pulau Pinang ni terdengar juga bila sebab sapu muka dia buat dulu. Saya bertanya, saya hafal yang pelik. Saya tanya orang buat betul. Dia nak minta besar matahari kita kata. Itu dalam buat mengaji dulu. Dalam mengaji. Itu dia. Kita pun tak mengaji. Kita kata kalau. Jadi maknanya sebab itu mengaji
sikit ilmu wajib. Ustaz ni ilmu banyak dia, ustaz ni ilmu banyak, ustaz ni ilmu banyak. Tuhan bagi tak sama. Jadi sekarang ni kita punya dia kita compare semua dengan ada fiqahnya, tauhidnya, tasawufnya, apa dia. Compare semua boleh tahu. Kereta dah buat sendiri kereta, boleh compare semua. Enjin orang lain, kereta orang lain, kabel orang lain. Macam motor semua jadi sejarah. Kita pun nak betul contoh. Ni tak mahu. Zaman tak mahu bisa. Low. Bisa low. Tak mahu macam tu. Cerai. Mau cerai apa buat? Atau boleh cerai yang makan? Tak semesti cerai. Tak semesti pakai. Bukan kira cerai ke pakai. Tengok kualiti bukan kuantiti. Dia rokil juga. Tengok kualiti bukan kuantiti. Ini yang masalah kita. Aku tak jawab soalan. Banyak soalan. Ngajilah, belajarlah. Hijrah karam ilmu. Kemudian yang ketiganya hijrah ke arah akhlak. Yang pertama hijrah ilmu ke tempat aman, yang kedua ke tempat ilmu, yang ketiga akhlak. Hari ni berakhlak hari ni ya Allah. Mudung macam saham jatuh, macam saham Hang Seng jatuh, atau saham Mutual Bank Singapura jatuh. Saham kita jatuh, yang lain jatuh. Kita tengok contoh tahun ini Seberang Jaya tak dilaporkan dalam akhbar di Taman Arowana seorang bayi lelaki dijumpai lantung sampah besar MPSD. Maksudnya tu mungkin dia buang tu kalau ada yang main bagi-bagi bising apa cakok-cakok tubuh lalu sampah tu kan. Tapi Tuhan tak ada apa-apa lalu dengan tangkisan yang di video hospital. Kemudian lagi budak tu ada di rumah kepada paling di rumah kebajikan di Kuala Bagai. Bayi lelaki. Bayi siapa tu? Cina, Indo, orang kita. Bila buang tu halal ke apa? Asal kalau halal tak buang tu nak. Nanti kita cakap tu makna akhlak semakin dulu. Macam di Indo bersama cerita pada 3 bintang pas yang main buat tazkirah. Khutbah pun saya baca, tazkirah pun saya baca. Saya tak kisah pada jemput macam khutbah tazkirah tak boleh. Hampa jemput aku main. Hampa tak jemput aku tak main. Hampa rasa aku lagu ni ikut apa itu dia layak apa. Dia cerita sebelum nak khutbah lepas saya baca khutbah tazkirah tu dia ambil masa 10 minit. Dia cerita, dia kata semalam kemarin saya tampak di ke pasar ni. Minta maaf mungkin kenal kat tuan kat cucu saya minta maaf. Sebab saya imam di sini, saya ketua di sini. Jadi bapa saya bertanggungjawab. Lepas saya mati tak, saya tak tahu lah kan. Saya pergi malam tu, dia kata saya saja ronda. Saya tengok 3 pasang tu di belakang paman dia kata. Dah ada yang ucuk pun ada dia kata. Ada yang dah peluk pun ada dia kata. Anak siapa? Anak kita dia kata. Cucu siapa? Cucu kita. Tu dia kata kalau buncit dia kata. Mengalir yang macam darah Hussein dari bapa dia kata. Salah siapa? Dia tunggu tu, salah tuan-tuan. Anak nak motor bagi. Anak nak handset bagi. Anak handset dia mesej kawan dia. Lelaki mesej perempuan. Perempuan mesej lelaki nak jumpa. Motor, kawan naik motor kau nak jumpa. Salah siapa? Tuan-tuan siapa nak tanggung dosa dia kata. Tuan-tuan bagi motor, tuan-tuan bagi handset. Tak ada duit, tuan-tuan bagi topak. Sangat bingung. Salah apa? Kita kena minta anak kita cucu kita kena minta. Akhirnya dia mana akhlak? Dulu zaman kita, maaf cakap, saya susah sekali. Kali kelima minta maaf, susah sekali. Mohon maaf. Dulu zaman kita, semua saya ke tuan-tuan di sini, bukan ke ayah-ayah abang di sini. Dulu kita nak jalan depan rumah kita, orang main dulu ni dia. Dan siapa dia ajar kita? Wifi, main. Kawan main rumah kita depan dia. Paling kuat kita kata apa? Allah budak-budak lah. Dia jadi macam tu. Dia kira budak-budak lah. Kawan tu tetamu kata apa? Bunyi Dulu aku buat. Kalau mandi dalam bilik ayah, kalau orang main lah, baik dia kata Allah adik-adik main pun, kalau dia lupa masuk tolak pun, dia buka sikit. Dia mandi buat membuka kawan.
Cara kita hari ini, hang 10 orang main ke 1000 orang main, tak mau main. Woi. Anak laki-laki pun sama. Abang. Dulu kita tu lekah tu dia lagi orang lagi. Hang tunggu. Abang. Main duduk tepi, duduk belakang orang semak. Kita hari ni anak duduk kuih. Apa? Awak siapa? Apa? Kita duduk buat betul, duduk tepi, hang sakit yang lagi awak. Dia tak boleh. Cikit ni dia tak kali tinggal makan macam mana kita pun. Dia ranyong tak pun rajin makan. Orang dia buat dia. Hanya duduk di tengah. Kacau. Lalu orang sama. Anak kita lalu tak mau. Memang. Itu dia tahu. Dulu kita disiplin nasi satu tumpah pun. Suami beli. Hari ni kita tak habis 50 ribu, tak habis dia buang bubuh banyak-banyak. Mentang mufi pun banyak-banyak pergi buang. Ini pun tak sedar. Habis kita buangkan. Tuan benda bukan nak marah, kita marah. Hak tak habis tu orang lain boleh makan. Mungkin pada hang tak sedar. Orang lain sedar. Hang tak sedar sebagainya. Hang tutup 2 pergi sana lah. Macam-macam tak sedar. Dia ambil sikit sudah tak mana habis. Sebab hak tak habis orang lain boleh makan. Kita tak ajar anak kita. Ada sikit. Tak. Baik kali, anak makan anak. Orang betul. Ni anak mana dia makan lagi. Kita tak makan. Dan kita belok lah anak kita kalau dia buat. Anak saya makan tu dia buang dulu. Belok lagi. Tu nak kita hanya jujur tadi mak kita tu jangan. Jegit tu. Jegit. Lagi jaga lagi. Tidak boleh. Abang perempuan lah sakit lagi. Tak tahu kot salah minum susu kot. Hak jenis lagu tu hak yang tu. Dia kalau mak dia jauh dia gitu. Jadi dia pasal kita panggil calon. Itu dia kalau mak dia jauh dia panggil itu. Abah pun jawab. Yo. Kot salah minum susu kot anak. Dulu kita minum susu mak kita. Yang kita panggil mak lama. Mak. Kita ni panggil itu. Budak lah. Boleh dia. Panggil mak lah. Panggil tok pun betul. Dulu kita panggil tok. Tok. Gitu ya. Tok habis tinggi lah tu. La ni. Mula. Tok. Dia darah. Akhirnya maki itu. Itu pekoknya. Tok. Akhlak mencerminkan kepribadian. Sebab hadis Nabi kata akan paling berat. Nabi kata yang memerati timbangan di akhirat ialah akhlak yang baik. Bukanlah hadis Abu Dawud. Athqal mizan yang berarti timbangan kata Nabi ahsanul khuluqa, iaitu orang yang baik akhlaknya. Nampak? Akhlak menjaga. Kita dia makin duri tu lah. Ada akhlak Allah. Ikut ten. Mana dia? Ikut ten. Ni tu Allah dengan jumpa habis nasi dengan kau. Subhanallah. Mana yang Nabi SAW ni hijrah ke arah akhlak. Jadi bentuk balik akhlak bagi Allah. Cuba anak kita pagi sana. Biar pergi dia tu. Apa mau ni? Apa? Kenapa? Supaya menunggu kali. Lepas ni dia bagi mak. Mak. Yang tu kita mak. Yang tu kita. Apa? Apa dia? Buat gitu. Slow itu mak. Boleh kan? Apa? Bila main orang main tu mau tunjuk tu dulu kan mak kita betul tak dia buat kat dalam betul tak dulu mak kita tu kan kita tak tahu kan dah pun tak tahu kan kita pun jumpa si Abang dalam keadaan pasal nampak akhlak yang tu lah yang Yahudi mah bila akhlak tu memang itu dia yang ni kan Yahudi pernah kata Quran kata apa? Mereka akan rela kepada kamu sampai ikut cara mereka. Yahudi dulu. Di mana ubah baik lagi ubah dalam akhlak itu lagi baik sikit akhlak. Cara makan beradab sikit. Kerana kita dua lagi makan beradab sikit. Kerana membut gelan
Dulu kita disiplin semua. Bapak dan tuan disiplin semua. Dia kata dia jangan. Kenapa di sini tak diajar? Pendisiplinan diri. Macam maknanya Allah nak pandang akhlak. Itu dia beritahu Al-Quran tu. Nabi Muhammad apa? Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Demi sesungguhnya apa yang kamu tengok dalam diri Rasulullah itu contoh tandanya baik. Ya. Dia angkat spanduk Muhammad ikutan kami, Muhammad ikutan kami. Tak mana ikut. Muhammad ikutan kami. Sampai bunyi pun okok lagi. Muhammad ikutan kami. Muhammad siapa? Muhammad siapa? Kami berduduk cakap, Nabi Ayah nak buat janur. Dia Muhammad makan cakap lah. Dalam semua ada. Tak pernah ikut. Sampai terlekat pun cakap ni. Atel pun. Nabi Muhammad cakap. Angkat spanduk Muhammad ikutkan kami. Tak boleh ikut, Muhammad tak boleh ikut. Muhammad panggil mak dia dulu. Tak boleh ikut. Muhammad panggil tuan dia dulu. Wan! Tak boleh ikut. Jadi maknanya balik pada akhlak Nabi Muhammad. Akhlak cukup baik. Walaupun dengan bukan Islam pun baik. Itu yang kita ni tersambung dengan ayat misal. Wajahadu fi sabilillah, dan ciri yang ketiga dan berjihad dalam Allah. Berjihad apa lagi kita ceritalah berjihad. Jadi mana ada tiga ciri. Innal ladzina amanu, semuanya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang yang sanggup berhijrah, wajahadu fi orang jihad dalam Allah. Kita akan cerita kali. Maka ada tiga ciri ini. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah yang punya tiga ciri dalam diri dia. Mereka inilah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Ada tiga ciri ni. Rahmat Allah Ta'ala. Tak ada ciri ni bukan rahmat Allah. Duk minta rahmat, ya Allah rahmatilah kami. Tak ada. Kemudian selain rahmat Allah, wallahu ghafur. Bila ada tiga ciri ni, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun, kemungkinan Allah akan mengampun dosa kita. Ada tiga ciri tadi. Dan Rahim, Allah Ta'ala Maha Penyayang, mana Tuhan sayang kita. Ada tiga ciri ini, barulah mendapat kasih sayang daripada Allah. Dan dari rahmat dari Allah, di saat kedua, mudah-mudahan kita mengambil iktibar. Saya bertanam sama lama-lama. Ada anak sahabat saya, orang Kelantan, orang PCP, Partai Cahaya Boleh. Jadi dia, saya ikut kuliah bawah. Dia seorang kata, mana ikut saya? Hari ni kuliah mana Pak Cik? Kata ustaz, mana kuliah hari ni? Nak pergi? No, mari ikut. Mari ikut. Tak kisah. Pok tak mari, anak mari. Ikut. Tak apa. Contohnya dah pok dah tak pahala dah. Kata mudah-mudahan kita beriktibar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mabarakat. Rabbana amanna wa bina wa rahmatna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah bulan depan kita masuk kitab kelana. Kita